Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Yang pertama kita tengok soalan boleh nampak kan? Saya tak share ni, tengok macam ni boleh nampak ke? Okey. Tak berapa nampak ni. Kena share juga. Kurang jelas. Kurang jelas, saya share juga. Okay, boleh nampak kan? Kamu adjust dia punya size dia kan? Besar sikit lah. Okey, soalan pertama kalau kamu tengok kat situ, cerita dia pasal apa? Dia tanya, soalan dia simple je dia tanya kat situ. Rajah satu menunjukkan satu graf kan, satu graf antara berikut yang manakah merupakan subgraf. Subgraf. Ini kita ambil nota. Kalau subgraf maksudnya dia adalah sebahagian daripada graf. Sebahagian dari graf. Tapi kena ingat dia walaupun sebahagian, dia mesti mempunyai pasangan bucu dan tepi yang sama. Dia mesti mempunyai pasangan bucu dan tepi yang sama. Okey, apa bucu dengan tepi ni? Bucu ni biasanya diwakili oleh huruf besar. Huruf besar. Okey, tepi pula adalah garis tu. Garis. Biasanya garis ni diwakili kalau dia punya huruf, dia huruf kecil. Huruf kecil. Itu beza dia. Jadi dia kena pasangan dia mesti betul. Kena tepat. Kalau tak dapat, dia tak dapat lah. Dia bukan lah. Okay. Jadi kita tengok soalan ni yang pertama, dia nak apa? Yang mana mewakili subgraf bagi graf di atas. Kalau kamu tengok A kat sini, huruf dia okey. A, D sama, E sama, C sama. Maksudnya bucu dia sama. Tapi tepi dia, ini E1, sini E8 okey. Yang ini E6. Ini salah dia. E6. Tapi kat graf yang asal E7. Jadi ini salah. Dia tak boleh. Dia mesti tepat-tepat. Betul-betul gam-gam. Kan? Kalau tak tepat, dia bukan dia punya subgraf. Okay. B pula. Huruf dia, kita cek huruf dulu. A, C, E betul. B betul. Kita cek tepi pula. A, sini E7. Yang asal adalah E6. Jadi tak sama. Tak sama tak boleh. Dia tak sama, tulis dia terus. Bukan subgraf. Subgraf mesti sama sesama-samanya. Okay. C, huruf dia A, D, E. Yang ni terus. Wah, kita tengok ni graf ni. Garisnya ni. Garisnya ni mana ada pun kat atas. Tak ada. Dia pandai-pandai buat. Tak boleh. Tak boleh pandai-pandai buat. Okay. Jawapan kita mana? D lah yang tinggal. Betul tak kita cek D? Betul? E1, E8 betul, E5 betul, E7 betul. Jawapan kita kat sini adalah D. Itu yang kita panggil subgraf. Subgraf mesti sebahagian daripada graf tu. Kan? Dia mesti benda yang mempunyai bucu huruf dia yang sama dan garis pun mesti sama. Itu kita panggil subgraf. Kan? Kita tengok nombor 2. Antara berikut, yang manakah tidak terlibat dalam proses pengurusan keuangan? Okey, yang manakah tidak terlibat dalam proses pengurusan keuangan? Soalan soalan jelas sikitlah. Okey. Antara berikut yang manakah tidak terlibat dalam proses pengurusan keuangan? Okey, kat sini, kat sini. Proses pengurusan keuangan tak ada dakwat pula ni. Proses pengurusan keuangan. Okey, dia ada 5. Kan? Biasanya ada 5 lah.
Yang pertama sekali adalah menetapkan matlamat. Menetapkan matlamat. Dalam Islam kita panggil niat. Dia mesti start apa matlamat kita. Niat kita apa? Mula-mula. Okey. Kemudian yang kedua, menilai. Kemudian nilai diri. Menilai kedudukan kewangan. Kita ada target. Tapi kita kena tengok kat diri kita cakap mana. Menilai kedudukan kewangan. Okey. Nombor 3 kat situ. Bila kita dah ada target apa, kemudian kita tengok okey kita mampu lebih kurang kan, kita punya income okey, baru kita plan. Kita wujudkan plan. Mewujudkan plan. Kita rancang ni kan, okey. Kemudian dah mewujudkan plan kewangan, dah wujud plan, matlamat dah ada, kedudukan kita okey, plan dah ada, apa kita buat? Laksanakan, jangan wujud saja, kena laksanakan. Melaksanakan plan kita. Plan kewangan lah. Apa plan kita? Melaksanakan plan kita. Dah semua dah buat, dah laksana. Nombor 5, jangan lupa kena kaji semula kan. Kena kaji semula dan semak. Macam mana? Okey tak matlamat kita yang asal tu, lepas kita buat plan-plan kita okey tak okey? Ini kita panggil dia proses pengurusan kewangan. Okey. Jadi kat sini kita, kalau kamu tengok dia ada matlamat kan, kemudian kita punya nilai kita, kemudian plan, wujud plan, laksana plan, kaji semula. Okey, yang ini yang kita panggil dia proses dalam pengurusan kewangan. Jadi kat sini kita tengok soalan ni antara berikut yang manakah tidak terlibat. Terlibat menetapkan matlamat ada. Nombor 1. Menetapkan jenis pembelanjaan. Ni tak ada. Jenis pembelanjaan tak ada. Dia tak ada situ. Kan? Kaji semula ada? Ada. Kan? Menilai kedudukan ada. Nampak? Okey. Tapi biasanya formula ni dia letak dalam apa dia punya bahasa Inggeris. Kan? Bahasa Inggeris dia letaklah kat situ. Bahasa Inggeris kamu contoh menetapkan kewangan ni panggil goal. Menilai apa, menilai kedudukan ni apa? Evaluate. Kemudian apa, mewujudkan plan yang ni, plan melaksanakan deliver review. Okey, PDR, GEPDR. Goal, estimate, plan, deliver plan dengan review. GEPDR. Kamu boleh guna macam-macam lah perkataan. Kamu buat sendiri macam mana. Saya macam benda ni yang saya lemah sikit lah. Saya nak mereka-reka ni, biasanya saya menggunakan kaedah saya ulang 2 kali, macam kita hafal lah. Itu dia. Jawapan kita kat sini apa? Menetapkan jenis pembelanjaan tak ada. Dalam kita panggil dia proses pengurusan keuangan. Okey. Terus pergi nombor 3. Kalau kamu ada soalan, kamu tanya terus. Tengok. Nombor 3 soalan ni. Tengok. Antara berikut, yang manakah satu pernyataan. Yang ni best ni, pernyataan. Okay? Pernyataan ni, dia sifat dia mesti boleh menyatakan sama ada pernyataan ni, maksudnya kita boleh dapatkan sama ada dia benar atau palsu. Kalau kita boleh takrifkan dia sama ada benar atau palsu, maksudnya dia pernyataan. Contoh kat sini. A, sila berdiri. Itu bukan pernyataan, itu arahan. Arahan ni salah. A salah. B, berapakah jumlah? Ini ayat soal. Soal, bukan pernyataan. Ini soalan. Salah. Okey. C, 50091. Yang ini adalah pernyataan. 50091. Betul? Betul. Ini pernyataan. Okey, kenapa D salah? Okey.
Bila dia kata 2X campur 3 sama dengan 15, kita akan tanya dia balik. Untuk nak tentukan kesahihan benda ni, kita akan tanya X tu berapa? Nampak? Berapa X ni? Dia kena bagi tahu X dulu. Kalau dia bagi tahu X tu berapa, baru benda ni penyataan ni bukan penyataan. Benda yang kita tak tahu, nak tentukan sama ada benda ni betul atau salah, ini bukan penyataan. Penyataan mesti macam ni. 500 sama 1. Kamu pun tekan kereta. 500 dapat 1. Kamu cakap betul. Itu kita panggil dia pernyataan adalah benda yang kita boleh nyatakan sama ada dia benar atau palsu. Okey? Macam ya. Yang D tu kenapa bukan pernyataan? Sebab X kita tak tahu, dia tak bagi X. Bila dia tak bagi X, kita tak tahu sama ada benda tu benar atau palsu. Dia tergantung. 2X campur 3 sama dengan 15. Kita akan tanya dia, betul ke salah? Kena ikut nilai X. Berapa X? Kita kena pergi tanya pula X tu berapa. Jadi itu adalah bukan pernyataan. Boleh? Boleh. Dia tak boleh. Dia bagilah apa benda pun. Contoh, kalau saya bagi kamu macam ni sekalipun, X lebih besar pada 3. Nampak? Pernyataan ke bukan pernyataan? Kat sini. X lebih besar pada 3, pernyataan ke bukan pernyataan? Bukan. Sebab apa? Kita tak tahu X tu berapa. Dia kata X lebih besar pada 3. X tu berapa? Kita tak tahu. Okey? Ini tak boleh ini. Okey? Tapi kalau dia bagi tahu macam ni, ini pernyataan, ni pelik sikit tengok. Dia bagi tahu 2 kali apa macam mana nak jadi. Dia boleh jadi pernyataan juga kalau dia melibatkan macam ni. 2X campur X sama dengan 3X. Yang ni pernyataan. Sebab ini memang betul. 2X campur X sama dengan 3X. Ini betul. Dia tak kira X tu berapa. Berapa pun X, jawapan dia tetap akan jadi 3X. Ini pernyataan. Dia kena tengok. Benda tu yang kita boleh sahkan dia terus, dia automatik akan jadi pernyataan. Itu yang dimasukkan sebagai pernyataan. Okey. Nombor 4. Nombor 4 kan. Nombor 4. Soalan dia. Antara berikut, yang manakah bukan sejenis insurans am? Ini insurans. Okey. Insurans ada berapa? Ada 5 juga. Insurans dia ada 5 jenis. Kena ingat insurans ada 5 jenis. Ada macam rukun apa ni? Rukun Islam ke insurans ni, kan? Ada 5. Yang pertama, insurans yang paling senang kita ingat, iaitu insurans motor. Kita semua ambil insurans motor. Insurans motor. Motor ni maksudnya bukan ni insurans apa? Kenderaan bermotor lah. Motosikal ke apa yang kita ambil, motosikal, kereta apa semua. Okey. Yang kedua, kebakaran. Insurans kebakaran. Kebakaran. Yang ketiga adalah insurans perubatan. Insurans perubatan. Bila perubatan dia ada kawan dia, dan kesihatan lah. Kesihatan ni sama. Perubatan dan kesihatan. Kemudian yang ketiga dah. Yang keempat, kemalangan. Kemalangan. Okey. Insurans kemalangan. Kemalangan diri lah. Kemalangan diri. Yang last sekali adalah insurans perjalanan. Perjalanan. Perjalanan ni kalau biasanya kita nak pergi travel lah. Travel contoh. Kalau kita naik kenderaan, naik kapal terbang pun kita ada insurans. Kita kena ambil insurans. Itu antara insurans perjalanan. Kalau ambil yang komplit maksudnya kita pergi ke satu negara tu, kita ambil insurans perjalanan kita, termasuklah apa-apa jadi kat sana. Kan? Apa-apa jadi kat sana, contoh sakit, tiba-tiba masuk hospital sana, insurans tu ada cover. Kan? Ataupun kita nak ambil insurans dalam perjalanan, biasanya dia lebih kepada jaga barang kita. Contoh kalau kita naik kapal terbang ni, kan, kita akan ambil insurans perjalanan. Dalam insurans perjalanan kapal terbang tu dia ada termaktub kat situ, kalau hilang apa-apa barang, bagasi kamu akan diinsurankan. Jangan kamu hilang sedih pula. Kalau naik kapal terbang, kalau hilang beg ke apa, kita kena bagi tahu laporan, kemudian kita boleh bagi tahu anggaran kita punya apa
kerugian, nanti pihak insurans akan estimate balik, dia akan bayar ganti rugi. Okey. Jadi kat sini kita tengok insurans perjalanan, okey. Bencana alam tak ada. Bencana alam kita tak bagi insurans. Kan kalau bagi insurans habis. Sekali bencana alam datang, settle. Tutup terus syarikat insurans tu. Kan? Yang ini adalah bukan insurans. Kebakaran ada. Kan? Perubatan dan kesihatan ada. Perubatan kesihatan ni macam kita sakit kritikal lah. Sakit kritikal. Kan? Sakit sikit-sikit tak ada. Sikit-sikit tu lain cerita dia. Okay, ini sakit kritikal, perubatan dan kesihatan. Tapi ada juga insurans yang menawarkan contoh macam medical card tu. Yang sakit masuk ward tu dia akan cover lah. Tapi masuk ward lah, kalau sakit luar ni dia tak cover lah. Okay. Boleh lebih kurang ini insurans yang biasa dalam negara kita kan. Mungkin nanti soalan dia ada insurans COVID ni macam mana? Latest sekali ada COVID, ada insurans dia masuk dalam perubatan dan kesihatan. Kan? Cuma insurans tentang COVID ni apabila kamu masuk ward, kamu diletakkan di tempat kuarantin. Maksudnya kamu tak boleh kerja, kamu kehilangan pendapatan. Insurans akan cover kerugian kita. Kan? Dan insurans ni kamu kena ingat, dia tidak memberi sebarang keuntungan kepada kita. Dia hanya boleh menggantikan apa yang kita rugi itu saja. Sifat insurans. Okey. Nombor 5. Antara titik berikut yang manakah terletak dalam rantau ketaksamaan linear. Dia bagi rantau ketaksamaan linear. Yang ni kita gantikan saja. Kita gantikan saja. Contoh kat sini. Yang pertama, dia bagi persamaan kat sini adalah Y lebih besar daripada negatif 3X tolak 5. Yang ni kamu boleh guna kalkulator kan. Kamu kena test kalau pakai kalkulator. Contoh, tapi jangan ganti dua-dua, ganti sebelah aja. Ganti belah mana? Ganti yang ramai. Yang Y jangan ganti. Contoh kat sini, contoh saya ambil A. A koordinat kita adalah negatif 4, 0. Yang ini X, yang ini Y. Jadi saya tak ganti Y, saya ganti dekat X. Okay, jadi saya akan buat kali itu Y lebih besar daripada negatif 3 kali 4, negatif 4 tolak 5. Ambil kalkulator tekan, kamu akan dapat Y lebih besar daripada 12 tolak 5, 7. Y siapa? Kosong. Kan? Okay. Jadi bila dia kata kosong lebih besar daripada 7. Ini pelik lah. Terus dapat jawapan dia terus nombor 5. Kan? Okay. Soalan dia yang manakah terletak? Oh, yang mana terletak? Yang ni tidak. Jadi A salah, dia tidak terletak. Sebab bila kita gantikan Y kosong, maksudnya kosong lebih besar daripada 7 salah. Okay. Tengok B pula. B kat sini, kita buat pula B. Y lebih besar daripada berapa X kita? Negatif 3 kali dengan negatif 1 tolak 5. Jadi kita dapat Y kita siapa? Y kita negatif 2. Negatif 2 lebih besar daripada 3 tolak 5. Negatif 2 juga. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 2. Salah. Negatif 2 bukan lebih besar daripada negatif 2. Negatif 2 sama dengan negatif 2. Kita kena cari yang mana betul. Di sini kan. Jadi B salah juga. Okay. C, kita buat C pula. Saya masukkan Y kita negatif 6. Saya masukkan terus. Lebih besar negatif 3. X kita kosong. Tolak 5. Jadi negatif 6 lebih besar daripada negatif 5. Ini pun salah. Kalau negatif, lagi besar nombor dia lagi kecil. Negatif 6 ni lagi kecil daripada negatif 5. Kan? Sebab negatif. Nombor negatif, lagi besar nombor tu lagi kecil nilai dia. Ni pun salah. Jawapan kita semua salah, yang tinggal D. Betul ke D? Kita test. Y berapa? Negatif 8. Y negatif 8 lebih besar daripada negatif 3. X dia 2 tolak 5. Tekan kalkulator yang ini saja. Dia negatif 8 lebih besar daripada negatif 6 tolak 5 negatif 11. Ini betul nampak. Kan? Walaupun nombor negatif yang lebih besar tu adalah lebih kecil. Jadi negatif 8 adalah lebih besar daripada negatif 11. Okay? Ini kamu kena ingat simbol dia. Simbol macam ni adalah lebih besar.
Ini seolah-olah anak panah ke kanan lebih besar. Ini ke kiri lebih kecil. Ada pelajar juga kadang-kadang dia pakai huruf, dia pakai ini B, besar. Ini kecil. Boleh juga. Kalau ada simbol sama dengan, maksudnya dia boleh ambil sama dengan sekali. Boleh nombor 5? Nombor 5 senang jugalah. Boleh sikit lah. Tapi kamu kena gantikan. Kena ingat gantikan. Gantikan adalah sebahagian daripada algebra. Kita pergi nombor 6 terus Nombor 6. Okey, tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6 kat sini dia tanya apa? Rajah 2 menunjukkan 7 titik dilukis Puahu pada satu satah kates. Titik P prime ialah imej bagi titik P. Okey. Bila dia kata titik P prime ialah imej bagi titik P, maksud dia kat sini, dia mesti kanan jadi kiri. Dalam penjemahan dia panggil kanan jadi kiri. Maksudnya P menjadi P prime. P menjadi P prime. Mana P? Ni P. Jadi apa? P prime. Maksudnya ini jadi ni. Okay. Jadi soalan dia tanya apa? Antara titik A, B, C, D yang manakah ialah imej bagi Q di bawah translasi yang sama? Di bawah translasi yang sama. Kita tengok pergerakan dia. Daripada P pergi sini. Maksudnya 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini kita panggil dia translasi dia. Ke kiri 3. Maksudnya negatif 3. Kiri negatif. Naik atas 4. Atas positif. Perjalanan dalam translasi dia macam ni. Maksudnya naik atas positif. Turun bawah negatif. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Okey? Yang ini paksi X, ini paksi Y. Kita tulis yang ini adalah perubahan dalam paksi X, bawah perubahan dalam paksi Y. Kan? Jadi kita nak apa? Kiri 3, naik 4 pada Q. Kita buat 1, 2, 3, naik 4. 1, 2, 3, 4. Terus dapat jawapan kita adalah B. Ini mudah je soalan ni. Soalan untuk translasi. Boleh faham Okey. Nombor 6. Kita pergi terus. Nombor 7. Okey, nombor 7 ni juga topik penjelmaan, transformasi, transformation. Bahasa Melayu dia penjelmaan. Nombor 7. Okey. Rajah 3 menunjukkan 2 buah segitiga X dan Y. Dilukis satu titik P dilukis pada grid segi 4 sama yang sama besar. Antara berikut yang manakah merupakan pasangan objek, imej dan faktor skala betul di bawah satu pembesaran pada pusat P. Okey, kat sini kita panggil dia pembesaran. Pembesaran dia ada dua perkara. Yang pertama sekali kita panggil dia pusat. Pusat pembesaran. Okey, yang kedua faktor skala. Faktor skala. Faktor skala ni biasanya berapa kali ganda dibesarkan. Okey, pusat pembesaran dia ada dua jenis. Dua jenis kan. Yang pertama pusat di tepi. Pusat di tepi. Macam mana pusat di tepi? Pusat di tepi ni macam ni. Kalau ini dia punya objek, ini dia punya imej. Ini objek, ini imej. Jadi nak dapatkan pusat dia, kita akan sambung ni ke sini. Objek dengan imej sambung. Bila kita sambung macam tu, kita akan dapati pusat dia duduk di tepi. Ini kita panggil dia pusat duduk di tepi. Pusat duduk di tepi, maksudnya dia punya faktor skala ni, dia efek kat situ lah. Faktor skala kita panggil dia K lah. K akan jadi sifat dia positif. Pusat tepi positif. Lawan pusat tepi apa? Pusat tengah. Nombor 2,
pusat tengah. Pusat tengah. Tengah maksudnya apa? Antara objek dengan image. Antara objek dengan image. Contoh kalau saya bagi objek dia macam ni. Kalau pusat dia kat sini, image kat sini. Kalau saya sambung tu, dia akan jadi, contoh kan, saya sambung jadi, langgar. Ini contoh lah. Buat macam tu. Macam soalan kita ni. Pusat duduk kat tengah. Ini objek, ini image. Nampak? Bila pusat duduk kat tengah, K kita, faktor skala kita adalah bersifat negatif. Yang ni positif. Yang ni negatif. Negatif positif ya. Okay? Faktor skala pun ada dua jenis. Faktor skala, yang pertama membesar. Kan? Yang kedua mengecil. Tapi tak ada masalah sebab formula faktor skala K sebenarnya adalah sama dengan, kita ambil dia, image bahagi dengan objek. Image bahagi dengan objek. Positif negatif. Yang kat depan ni positif negatif ditentukan oleh sifat pusat. Contoh soalan ni. Tengok. Dia kata apa? Antara berikut yang manakah menunjukkan persaingan objek, image dan faktor skala yang betul bagi satu besaran di pusat P. Okay, kita tengok. Dia kata objek dia X. Objek X. Image Y. Kita cek dulu. Sepatutnya P kita mesti negatif. P kita mesti negatif. Jadi B dah salah out awal-awal lah. Faktor skala dia tak positif, salah. Sebab apa negatif? Sebab P dia duduk tengah-tengah. Pusat duduk tengah-tengah, dia mesti negatif. Okay. Kemudian dia kata X adalah objek. Katakan saya ambil X objek kan. Okay. X objek, Y image. Jadi K kita adalah apa? Dia mesti image bahagi objek. Y bahagi dengan K. Dan bahagi K pula. Bahagi X. Dan sifat kita mesti negatif. Y bahagi X, sifat kita mesti negatif. Okey, kita tengok. Berapa Y? Ambil satu tempat je. Contoh kalau ambil tepi ni, lawan dia tepi ni. Dia tak boleh ambil semua. Dia ambil tepi satu side je. Contoh ni apa? 4. Ini jawapan kita akan jadi negatif 4 per dengan kat situ X kita 2. Akan dapat negatif 2. Kalau X objek, okay, Y image. X objek, Y image. Tengok. X objek, Y image. Ada tak X objek, Y image K dia negatif 2. X objek, Y image K negatif 1/2. Salah. Okay. Kemudian yang ni lain. Yang ni dia bagi objek dia Y. Bila objek dia Y maksudnya ini Y. Ini objek. Jadi kita kena tukar formula kita kat situ. K sama dengan negatif objek yang ini. Image yang ni pula. Jadi formula kita mesti apa? K sama dengan image bahagi objek. Jadi image kita adalah 2 per objek kita 4. Dapat jawapan kita K negatif 1/2. Dengan objek kita Y, image kita X. Jawapan kita mana? D. Ni kadang-kadang boleh keliru ni. Boleh faham? Kita tengok dulu. Tengok. Cikgu. Ya? Kenapa negatif 2 bahagi 4 tu? Negatif 2 bahagi 4. Negatif 2 bahagi 4 sebab formula dia kat sini. Formula untuk nak cari K adalah simbol yang pertama, negatif positif. Kemudian atas ni adalah ada 2 pecahan. Yang ini kita tentukan melalui pusat. Yang ini adalah kita punya image. Ini adalah kita punya objek. Okey, contoh saya tengok kat situ. Dia bagi tahu kat situ untuk A. Saya ambil A dulu. Betul ke salah A? Kita check kan? A. Pusat kita duduk kat tengah. Jadi maksudnya A sepatutnya K dia adalah sama dengan negatif. Okay. Kemudian dia kata objek dia X. Objek dia X maksudnya apa?
Panjang X kita ambil 2. Jadi objek kat mana? Kat bawah. 2. Image dia Y dia kata. Jadi Y, image kita ambil 4. Jadi sepatutnya jawapan untuk A adalah K dia negatif 2. Dia bagi negatif 1/2. Salah. Okay. B confirm salah. Sebab apa? B dia bagi positif. Sepatutnya jawapan kita mesti negatif. B saya pangkah awal lah. Okay, tengok C. C macam mana? C. K. Jawapan kita negatif dah ada. Kemudian dia kata apa? Objek Y. Y berapa? 4. Objek kat mana tulis? Kat bawah. Kan? Jadi kat bawah maksudnya sini kena tulis 4. Image X. Tulis 2. Jadi jawapan C sepatutnya akan dapat apa? Negatif 1/2. Dia bagi negatif 2. Salah. Okay. Kita pergi dekat D. Sebab tu jawapan D kita betul. Sebab apa? D, K kita negatif. Objek kita siapa? Y. Jadi Y kita 4. Objek kita Y 4. 4 bawah. Objek bawah. Image atas. Dapat negatif 1/2. Boleh faham formula ni? Itu cara nak kira faktor skala. Cara nak kira faktor skala. Dia mesti image bahagi dengan objek. Okey. Kita pergi terus soalan seterusnya. Nombor 7 dah. Nombor 8. Nombor 8. Okey, ni macam bunga-bunga ni. Okey, nombor 8 kita tengok. Dia kata buat sini, antara berikut yang manakah bukan satu apa tu? Teselasi. Teselasi kan. Okey. Teselasi ni benda dia mesti bentuk yang berulang, bentuk yang sama yang berulang. Bentuk yang sama. Okey, kamu tengok bentuk sama macam ni. Ini nampak, ni bentuk dia sama-sama ni. Berulang cantik je bentuk susunan dia. Semua bentuk yang sama, iaitu segi 4 selari. Okey. Yang ini bentuk dia nampak. Cantik je bulat dan bentuk dia adalah berulang. Ulang kita panggil teselasi. Yang ni pun berulang. Okey. Cuba tengok ni. Yang ini bukan, B ni bukan teselasi. Kamu tengok bentuk B tu. Bentuk B tu. Nampak? Dia ada bentuk apa? Dia ada kesilapan dia dekat mana? Segi 4 selari tu yang tidak berulang. Segi 4 selari ni. Yang ni kamu tengok. Okey. Yang ni okey. Yang ni okey, segi 4 dia ulang cantik semua. Segi 3 pun okey cantik. Yang ini. Ini cacat dia kat situ. 2 ekor ni. Terus kita jadikan dia ini bukan teselasi. Yang sini sebut ulang. Yang lain sebut cantik nampak. Susun cantik. Semua berulang benda sini, berulang benda sama. Ini pun sama. Ini kita panggil dia teselasi. Teselasi adalah kita panggil satu bentuk yang berulang untuk membentuk satu pattern yang tertentu. Boleh faham? Boleh. Boleh sebab kadang-kadang kamu tak nampak sangat ni, kamu tengok yang mana okey lah, ni okey, ni okey, ni okey. Dia ni lah. Yang tu cara dia, kita boleh guna cara teknik kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Nombor 9. Okey. 9 mana soalan saya nombor 9. Sebuah syarikat mempunyai peruntukan 8,000. Peruntukan 8,000 untuk membeli X buah kursi pejabat. Dengan setiap kerusi berharga 120. Ketaksamaan manakah yang mewakili situasi itu? Ini kita kena buat ketaksamaan. Okey. Kamu tengok dia kata apa? Dia ada peruntukan. Bila dia kata peruntukan 8,000, peruntukan maksudnya duit dia bagi 8,000 je. Jadi kita gunalah macam mana pun, kita mesti guna benda tu tak boleh lebih 8,000. Tak boleh lebih 8,000. Jadi macam mana boleh tak boleh lebih? Tak boleh lebih maksudnya tidak lebih. Tidak lebih adalah kurang atau sama dengan 8,000.
Maksudnya. Kan? Kurang pada 8,000 boleh. Sama dengan 8,000 pun boleh juga. Sebab duit kita peruntukan ada 8,000 je. Okey? Nak beli apa? X kerusi pejabat. X kerusi pejabat senang je. 120 kali dengan X. Just siap lah. Itu jawapan kita untuk soalan ketaksamaan ni. Simple je. Jawapan kita terus kamu akan dapat C. Dia kena ingat peruntukan tak boleh lebih. Bila tak boleh lebih ni simbol dia. Tak boleh lebih mesti maksudnya kurang atau sama dengan. Boleh faham okey? Terus nombor 10 pun sama juga soalan topik yang sama iaitu ketaksamaan. Nombor 10 tengok topik dia. Okey. Rajah menunjukkan satu rantau belorek pada satah kates. Ketaksamaan linear manakah yang diwakili oleh rantau belorek itu? Ini kena ingat bila rantau belorek. Okay. Bila dia bagi apa ni persamaan macam ni, iaitu X tolak 2Y sama dengan 6. Okay. Yang pertama, kita kena tentukan persamaan kita ni, siapa dia punya chief dia. Chief, saya panggil chief lah, ketua dia. Ketua dia mesti positif. Okay, contoh kat sini, X positif, Y negatif. Jadi ketua kita kat sini adalah X. Nampak? Okay. Tapi kalau dia tulis X tambah 2Y sama dengan 6, ini maksudnya X positif, Y pun positif. Dua-dua positif. Kalau dua-dua positif, Y menang. Y lebih kuat berbanding dengan X. Kan? Sebab Y ni lelaki, X perempuan. Ini genetik. Okay? Ini macam tu je. Okay? Kalau ada dua-dua, siapa positif menang. Okay? Tapi kalau ada dua-dua positif, Y tetap menang. Macam tu cerita dia. Okay? Kalau ketua dia X ni kalau dia jadi ketua, dia akan kira kanan atau kiri. Kanan atau kiri. Kanan lebih besar, kiri lebih kecil. Itu kalau X ketua. Kalau Y ketua, dia akan kira atas bawah. Dia lain cerita dia. Atas lebih besar, bawah lebih kecil. Itu kena faham Okay? Contoh macam persamaan kita kat sini, ketua dia X. Bila ketua dia X, kita akan tengok kiri atau kanan. Macam nak tengok kiri atau kanan, kita letak baris pensel kita. Kemudian kita akan tentukan. Mana kanan? Sini kanan. Mana kiri? Sini kiri. Jadi yang kita ni apa maksud dia? Kanan. Kanan. Lorek sebelah kanan. Kanan maksudnya apa? Lebih besar. Jawapan kita lebih besar. Okey. Jadi bila lebih besar, satu lebih besar, kemudian tengok garis pula. Kalau garis dia putus-putus, dia mesti sini lorek lebih besar macam ni saja. Kalau garis dia terus, ini maksudnya lebih besar atau sama dengan. Putus-putus tak ada sama dengan. Kena ingat. Dan yang ini garisan dia terus. Ini jawapan kita yang mana? Lebih besar atau sama dengan. Jawapan kita mana? A. Tengok. Boleh faham? Ini cerita pasal ketaksamaan kawasan dia duduk belah mana. Boleh? Boleh. Ya. Okey. Pergi soalan seterusnya. Nombor 11. Nombor 11. Nanti kamu tanda. Kamu tandakan mana topik yang kamu rasa macam yang ni kena belajar lagi cikgu. Kita akan buat topik tu. Seterusnya nanti kita akan fokus kat topik tu lah. Okey. Contoh topik ni kita dah buat ulang kaji sikit tu. Tapi kadang-kadang kena jaga-jaga topik ni adalah poligon. Poligon. Nombor 11, poligon. Apa dia bagi dalam poligon ni? Rajah menunjukkan sebuah oktagon sekata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya 8. Hitung nilai X. Yang ni saya ajar kamu. Ni simple je soalan ni.
Senang je. Kalau dia bagi oktagon, dia bagi macam ni lah. Saya lukis lebih kurang. Okey, macam tu. Kan? Yang penting yang pertama, kita kena tahu berapa sudut pedalaman dia. Ini sudut. Kita panggil dia ini sudut pedalaman. Okey. Cara yang paling mudah nak tentukan sudut pedalaman adalah kita cari kawan dia. Kawan dia namanya sudut luar. Sudut luar macam ni sambung. Ini namanya sudut luar. Sudut peluaran. Contoh sudut luar lah. Okey. Yang mana sudut luar. Nampak kan? Sudut luar ni adalah sama dengan 360 bahagi dengan N. N adalah ada berapa sisi dia. Contoh yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 360 bahagi 8. Bila ambil kalkulator, kamu akan dapat 45 darjah. Jadi maksudnya kat luar ni adalah 45 darjah. Macam tu. Okey. Bila kat luar 45 darjah, kat dalam macam mana kira? Luar dengan dalam ni kalau kamu tengok, luar dengan dalam cerita dia pasal garis lurus. Nampak? Ini luar. Ini dalam. Kan? Luar campur dalam sama dengan 180. Kenapa 180? Garis lurus. Jadi kalau kat luar dia 45, kat dalam berapa? 180 tolak 45. Akan dapat 135. Jadi dapatlah sudut peluaran dia 135. Okey. Kalau dia minta sebahagian saja sudut dalam dia. Dia tak nak semua, nak sebahagian je. Apa kita buat? Kita akan pergi sambung semua. Contoh titik X ni saya sambung ke A dah. H sambung ke G, sambung ke F dah, sambung ke E. Macam tu. Dan kita akan nampak cerita dia bahagikan kepada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bahagian semua. Dan soalan ni nak apa? X ada 3 sahaja. 3 maksudnya apa? 3 daripada 6. Jawapan kita adalah 3 daripada 6 darab dengan sudut pedalaman dia 135. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan 67.5. Ini salah satu cara dia untuk buat. Boleh faham ke? Boleh. Dia semua macam ni. Semua poligon. Tak kisahlah 8 sisi, 6 sisi, 5 sisi. Semua cara dia sama saja. Okey? Cikgu, so maknanya kalau nak kira dalam, kira luar dululah. Kalau nak kira dalam, kira luar dulu. Sebab dia ada satu formula lagi. Formula satu lagi panjang sikit. Formula satu lagi dia terus kira dalam. Dia kira sudut dalam. Sudut dalam sama dengan, ini kita panggil dia N tolak 2 darab dengan 180 bahagi dengan N. Ini ada formula dibagi macam ni. Tapi yang ni susah sikit, tak ingat. Jadi saya bagi senang ingat, kira luar dulu senang. Luar senang je, nombor dia 360 tetap. Bahagi berapa banyak kat luar. Okey? Contoh kalau kita tengok kat sini. Ini kita panggil heksagon ni. Ini 6. Heksagon. Ada 6 sisi. Berapa sudut dalam dia? Kita boleh kira luar dulu. Luar kita adalah apa? 360 bahagi dengan 6. Dapat 60. Jadi 60 kat sini. Bila 60 kat sini, kat dalam jadi apa? 180 tolak 60 akan dapat 120 macam tu. Apa boleh buat? Semua boleh buat. Tak kisah berapa banyak pun. Okey, boleh? Boleh. Okay. Kita tengok nombor 12 pula. Nombor 12, bulatan. Yang ini memang antara topik yang membunuh lah. Dalam apa SPM ni, bulatan ni. Tak apa, tak ada masalah. Tengok. Sebab dia soalan objektif.
Soalan adjektif. Rajah menunjukkan dua bulatan dengan pusat QR bersentuh di N. Okay. PS adalah tangent. Untuk bulatan biasanya yang penting kat sini adalah apa yang kamu belajar pasal tangent. Okay. Dalam tangent ada dua benda kamu belajar. Yang pertama, kalau tangent maksudnya bulat jumpa garis kat luar dia. Itu namanya tangent. Kalau dekat sini, situ tangent dia. Kan? Tangent kalau dia jumpa dengan pusat bulatan, dia duduklah macam mana pun lukisan dia, dia automatik akan jadi 90 darjah. Kita kena ingat, tangent jumpa dengan pusat, dia akan jadi 90 darjah. Walaupun di mana dia berada. Kan? Yang kedua, bulatan ada tangent. Kalau dia tak jumpa pusat ataupun dia jumpa pusat, kisahlah macam mana pun, tapi dia membentuk satu segitiga. Daripada tangent ni, dia jadi satu segitiga. Kalau jadi satu segitiga, kita guna konsep silang. Konsep silang macam ni kan. Sudut yang sebelah sini, A akan masuk sebelah sana. Sini pun A. Dia sama. Yang sebelah kanan pula, B akan masuk sebelah kiri. B. Ini kita panggil dia silang, cross. Dua benda ni kita panggil dia konsep dalam tangent bulatan. Okay. Sekarang kita tengok cerita dia. Apakah yang kita nak kaitkan. Okay. Bila kita buat sudut, contoh bulatan ni, apa yang kamu kena tengok? Yang pertama, kita tengok nombor apa dia bagi ni. Kamu tengok dia bagi. Dia bagi apa? 42. Apa kaitan 42? Ni. Nampak? Tangent jumpa segitiga. Nampak? Tangent jumpa segitiga. Bila tangent jumpa segitiga apa? Sudut luar ni, dia masuk ke dalam. Okay. Bila dia masuk ke dalam, maksudnya sini adalah apa? 42 juga. Okay. Dah dapat X belum? Belum. Sebab apa? Baru separuh. Kita kena pakai yang ini pula. Ini macam nak kira pula. Yang ini kita guna matematik biasa. Kan? Iaitu kalau kamu tengok bentuk dia. Yang ini 90 darjah. Nampak? Yang ini pun tangent jumpa pusat pun 90 darjah. Bila yang ini 90, ini 90, ini 86, yang ini sudut ni, dia senang je. Kamu ingat, dua orang ni mestilah 180. Ni dengan ni mesti 180. Pusat bertemu pusat. Kalau bawah tangent dua-dua, pusat bertemu pusat mesti 180. Okey? Kalau 180 maksudnya yang ini 86, yang ini 180 tolak 86. Bila tolak 86, kita akan dapatlah kat sini 94. Macam tu. Okey. Bila 94, apa kaitan dengan soalan kita? Kita kena dapat kat sini. Sini belum dapat lagi. Ini kita pergi dalam sudut dalam bulatan. Tadi tangent. Ini sudut dalam bulatan. Tingkatan 3 kot. Apa tingkatan 3 atau tingkatan 2 kamu belajar. Saya pun tak ingat. Dah lama tak ajar menengah rendah. Bulatan. Sudut dalam bulatan mengatakan kalau ada pusat bulatan kat situ, dia ada nama satu dia, namanya ini sudut di pusat. Nampak? Kenapa nama dia sudut di pusat? Sebab dia duduk kat pusat. Okay. Satu lagi, daripada kaki yang sama, sektor yang sama, dia pergi jadi ujung. Ini kita panggil dia sudut di lilitan. Sebab apa? Dia kena dekat lilitan. Ni sudut di pusat. Ini sudut di lilitan. Apa kaitan dia? Kaitan dia simple. Kalau kamu tengok bentuk dia, kamu tahu. Yang ni kecil, ni besar. Satu kecil, satu besar. Macam mana nak kira? Kalau yang ini X, yang ini 2X. Kita panggil konsep dia apa? 2 kali ganda. Walau di mana dia berada. Tak kisah. Duduklah kat mana pun. 2 kali ganda. Contoh soalan ni dia pakai itu. Yang ini 94 ni adalah sudut di pusat. 94 tu adalah sudut di pusat. Manakala sini adalah daripada tempat yang sama. Dia menjadi macam tu. Itu kita panggil dia sudut di lilitan. Jadi kalau ini 94, yang ini lebih kecil, dia kena bahagi 2. 94 bahagi 2, kamu akan dapat yang ini adalah 47. Dapatlah kira X kita. 42 campur dengan 47, jawapan kita akan jadi 89. Bulatan, kena hati-hati sikit lah.
Boleh? Ini antara topik yang kita panggil dia topik killer lah dalam math. SPM bulatan adalah killer kan. Kalau kamu jumpa soalan ni, kamu hati-hati buat kan. Kalau kamu dia akan tengok soalan sama ada ni 2 bulatan, ada kadang-kadang 1 bulatan je. 1 bulatan lebih mudah lah. Dia akan tengok betul kan. Tapi tak ada masalah sebab saya letak topik bulatan adalah dalam kategori yang soalan tahap aras tinggi. Aras tinggi kan. Yang kita target adalah aras rendah dan sederhana. Kan? Jadi kita boleh target 40 soalan tu sebenarnya aras tinggi dia ada lebih kurang 5 soalan. Okey. Kita pergi dekat nombor 13 pula. 13. Okey, ini cerita pasal apa ni? Rajah 7 menunjukkan 2 batang tiang tegak PQ dan RS. Antara berikut manakah benar? Yang ini dia cerita pasal apa? Sudut dongak dan sudut tunduk. Okey. Dia senang je cerita dia. Sudut dongak dan sudut tunduk. Ni saya bagi formula simple kan. Sudut dongak. Kan? Dengan apa? Sudut tunduk. Dia cerita dia pasal ada 2 orang. Seorang kat bawah, seorang kat atas. Yang ini A, ini B. Okey, sambung ni. Bila kamu sambung tu, yang B, dia nak tengok bawah, dia mesti straight dulu. Lepas tu baru dia tunduk. Dia tunduk. Dia tegak, berdiri tegak, tunduk. Itu kita panggil dia sudut tunduk. Nampak? Yang bawah pula dia kena berdiri tegak dulu. Kemudian dongak. Ini kita panggil dia sudut dongak. Okey. Nilai dia sama. Sudut tunduk sama dengan sudut dongak. Kalau kita kira, sudut dia akan jadi sama. Sudut tunduk sama dengan sudut dongak. Nilai dia sama. Cuma kena tentukan siapa dongak, siapa tunduk. Yang atas tunduk, yang bawah dongak. Dan formula kita panggil dia mesti bentuk Z. Kalau bukan Z, salah. Okey. Kita tengok apa yang dia bagi kat sini. Antara pernyataan berikut yang manakah benar? Dia kata, tengok. Yang pertama A kan. Sudut dongak bagi titik Q dan titik R. Okey, Q dan titik R. Okey, kita ambil Q dengan R sini sambung. Okey, kalau sudut dongak Q dari titik R. Yang mana dongak ni? Itu kata bagi sudut dongak. Jadi sepatutnya sudut kita apa? PRQ. PRQ. Dia bagi PRS. Salah. Okey, tengok B pula. Sudut dongak antara S dengan P. Mana S dengan P? Ni pula. Sudut apa? Sudut dongak. Mana dongak? Bawah. Sepatutnya jawapan kita apa? RPS. RPS. Dia bagi? RPS. Oh, betul. Terus. RPS. Dapat B kan? Okey. Kita tengok. Kenapa C salah? Kenapa C salah? Kita tengok. Kenapa C salah? Sudut tunduk R dan Q. R dan Q tadi ni. R dan Q. Sudut tunduk. Sudut tunduk mana? Ada huruf? Macam ni. Tak ada huruf. Kan? Dia bagi PQR. PQR salah. Dia kat sini tak boleh. Ini mana? Ada sudut kat sini kita tak pakai. Kan? Sudut kat sini kita panggil dia huruf N. Huruf N memang salah. Ini bukan formula sudut dongak dan tunduk. Okey? D sama juga. Sudut tunduk P dari S. P dari S sudut tunduk. Tunduk maksudnya tak ada. Nampak? Mana ada sini tunduk? Tak ada huruf. Kan? Jawapan kita B kat situ. Ni kita panggil formula sudut dongak dan sudut tunduk. Yang ni pun senang tak boleh jawab. InsyaAllah. Cuma bila ada pengiraan dia lah. Bila pengiraan dia melibatkan trigonometri. Okey, nombor 14. Nombor 14 ni pun menarik soalan ni sebab topik ni memang mudah sikit lah. Kamu boleh guna kalkulator.
Soalan dia adalah graf trigonometri kan. Graf manakah mewakili fungsi y sama dengan cos 2x. Dia nak daripada mana? Daripada 90 sampai 180. 90 sampai 180. Yang ini kamu boleh guna kalkulator, boleh. Kan? Kalkulator pun boleh. Contoh saya guna kalkulator. X ni X. Contoh kita masukkan saja. Dia berapa 90. Kamu ambil kalkulator, kamu tekan. Cos 2 kali 90. Tekan kalkulator. Kan? Kamu ambil tekan kalkulator. Cos 2 kali 90. Ya. Ini kalkulator saya. Kamu akan dapat negatif 1. Sekarang ni kamu akan dapat negatif 1. Nampak? Jadi sepatutnya kalau 90 dia mesti negatif 1. Yang ini 90 dia bagi apa? 1. Salah. 90 negatif 1. Ini betul? Okey. 90 negatif 90 kosong. Salah. 90 negatif 2. Salah. Oh senang. Terus dapat jawapan B. Tekan kalkulator je. Soalan ni bonus sebenarnya. Kan? Tapi kalau kamu hafal graf, cepat. Boleh juga. Tapi bagi saya senang, tekan je kalkulator. Sekarang ni ada kalkulator. Boleh faham? Okay? Boleh faham. Kena tekan kalkulator, kena cakap tekan kalkulator lah tu. Tekan kalkulator, okey lah. Okey kita pergi dekat soalan seterusnya, nombor 15 dengan nombor 16 dengan nombor 17 sekaligus tu. Sebab ni adalah pengiraan melibatkan asas nombor dan juga satu soalan 17 tu algebra kan, asas nombor. Asas nombor kita dah buat ulang kaji, tapi kita kalau perlu kita buat lagi sekali sebab apa? Asas nombor 2 soalan objektif. 1 soalan kertas 2 kan, standard. Nombor 15 dia bagi tu y asas 7 sama dengan 5 7 kuasa 4 campur 7 kuasa 2 campur 3. Okey. Bila dia bagi soalan macam ni, apa yang kamu kena buat? Kamu kena yang sebelah kanan ni mesti semua 3 orang ni kena ada 7. Contoh kat sini 5 7 kuasa 4. Ini jelas dia bagi, jelas. 7 kuasa 2. Dia tak bagi siapa orang kat depan dia. Kita kena buat. Orang kat depan dia kalau tak ada nombor maksudnya 1. Dia kena letak. Dia bagi macam ni. Kita buat bagi jelas. 3 saja. 3 saja mana boleh. Mana 7 dia. Dia 7 kuasa kosong. Baru kita boleh tulis. Baru boleh kita tukar ke dalam bentuk asas 7. Macam nak tukar? Tengok paling besar berapa? Paling besar 4. Kita kena buat daripada kanan ke kiri. 0, 1, 2, 3, 4. Macam tu. Lepas tu baru kita isi. 7, 4, nombor dia 5. 4, nombor dia 5. 3 tak ada. 2 ada 1. 1 tak ada. 0 ada 3. Baru dapat jawapan dia. Dapatlah jawapan di mana? D. Itu cara dia. Kita tukarkan bentuk cerakin ni kepada asas dia. Cikgu, ulang balik. Boleh Saya ulang balik Okey. Saya bagi nombor lain boleh? Boleh. Boleh Contoh saya bagi nombor lain. Contoh nanti kita tengok balik Contoh kat sini saya bagi X asas. Saya bagi situ asas 5. Asas 5. Okey. Kemudian saya bagi kat sini contoh saya bagi 2 kan dengan 5 kuasa 4. 3. 5 kuasa 3. Campur dengan saya bagi kat situ 5 saja. Campur dengan 2. Okey. Macam mana kita nak tukar dia kepada asas 5? Bila nak tukar asas 5,
Setiap orang belah kanan ni ada 3 orang. 3 orang kena ada nombor 5. Okay. Yang ini jelas. 2, 5 kuasa 3. Yang ini 5 kuasa pun tak ada. 5 tak ada kuasa maksudnya 5 kuasa 1. Siapa orang nombor depan dia? Dia kena letak dalam kurungan. Sebab kita nak asas 5. 5 kena letak dalam kurungan. Siapa orang depan dia? 1. Nampak? Campur. 2. Mana 5 dia? Kalau tak ada nombor maksudnya 5 kuasa 0. Lepas tu baru kita susun nombor. Nombor mesti mula dekat 0. Daripada kanan ke kiri. 0, 1, 2. Paling besar nombor 3. Kemudian kita isi kat bawah. 3 ada 2. 2 kuasa 2. Kuasa 2 tak ada 0. 1 ada 1. 0 ada 2. Jadi jawapan untuk soalan yang ini 2, 0, 1, 2. Okey? Ini contoh soalan yang saya bagi contoh. Sekarang kita akan buat semula yang atas. Buat lagi semula. Buat semula yang atas. Bila kita buat semula kat situ, tutup dulu. Menggunakan contoh ni. Okey? Dia bagi apa? Y7 sama dengan 5, 7 kuasa 4. Campur 7 kuasa 2. Campur 3. Bila kita nak cerakin, sebelah kanan semua kena ada apa? 7. Kita semak. Ni ada. Yang ini ada tapi tak ada orang depan dia. Jadi kita kena 7 kuasa 2 kena letak orang depan. Kalau tak ada nombor maksudnya nombor dia 1. Okey. Yang ini ada nombor tapi tak ada 7. Kalau tak ada 7, siapa 7 dia? 7 kuasa 0. Lepas tu baru kita isi. Nombor paling besar apa? 4. Ya. Memang kena 7 kuasa 0 Kalau dia 7 kuasa 0, kalau nombor saja maksudnya kita nak bagi genap, dia letak dia 7 kuasa 0. Sebab 7 kuasa 0 nilai dia 1. Jadi kalau kita 3 darab 1, jawapan kita 3 juga. Biasanya ujung kali 0. Okey, lepas tu kita ambil nombor paling besar 4. 4, 3, 2, 1, 0. Dia mesti susun macam tu. Baru kita masukkan. 4 siapa? 5. 3, kuasa 3 tak ada. Kuasa 2 ada 1. Kuasa 1 tak ada kat atas ni. Kuasa 0 ada 3. Boleh? Nampak? Nampak? Okay, dia yang kerja dia. Okay, sekarang kita pergi soalan nombor 16. 16 ni apa? Asas nombor. Asas nombor. Asas nombor 16 dia dua-dua asas nombor 6. Jadi senanglah nak tambah. Tapi kena tambah tengok 4103 asas 6 campur kita buat bentuk lazim. 1525 asas 6. Jawapan pun mesti asas 6. Yang kamu kena ingat senang je. Nombor asas 6 dia nombor dia adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 je. Kalau nombor asas 6 nombor dia sampai 5. Kalau nombor asas 9 nombor dia sampai 8. Kalau asas 3, nombor dia sampai 2 je. Dia nombor tu maksudnya kita tak boleh sama dengan asas. Dia kena kurang 1. Okay? Kalau lebih macam mana? Lebih kena tolak. Contoh macam ni. 3 campur 5, 8. 8 tak boleh lebih. Kalau lebih buat macam mana? Kita ambil 8, kita kena tolak dengan asas dia 6. Bila kita 8 tolak 6, yang tinggal apa? 2. Kita letak 2. Bawah atas dia bawa 1. Kenapa? Yang lebih. Bawa 1. Okey. 1 campur 2, 3. 3 lebih ke? Tak. Tak terus. Tak ada masalah. Okey. 1 campur 5, 6. 6 tak boleh. Kenapa tak boleh? Asas 6, nombor dia sampai 5 je. 6 tak boleh. Kalau 6 tak boleh, kena buat apa? Tolak juga. 6 tolak 6. 6 tolak 6, kosong. Jadi kita tulis ni, 0, 1 buat ni atas. Campur lagi. 1 campur 4 campur dapat 6 juga.
Okey, bila 6 maksudnya letak kosong, 1 naik atas. Turun balik 1 tu jawapan kita dapat. Itu kita cara hasil tambah asas nombor selain daripada asas 10. Asas 10 tekan kalkulator lah. Boleh? Sekali lagi Kalau asas lain pun boleh juga guna yang macam ni. Boleh, tapi kena asas samalah. Contoh kita ambil asas 8. Asal 8 boleh asal 8. Saya ambil asal 8 Asal 8 contoh saya bagi kat situ 7 3 5 6 asas 8 campur dengan saya ambil kat situ 3 4 2 4 asas 8 juga. Jawapan pun adalah asas 8. Nampak? Bila asas 8 nombor kita maksudnya apa? Paling besar sampai 7. Dia tak boleh sampai 8. Jadi bila kita campur kat sini 6 campur 4 campur macam biasa je. 6 buat 10. 10 tak boleh. Jadi 10 kita kena buat 10 tolak dengan asas kita apa? 8. Bila 10 tolak 8 kita tulis apa? 2. 1 bawa naik atas. Macam tu. Okey, habis tu kira ni. 5 campur 1 6 campur 2 8. 8 maksudnya 8 tolak 8 kosong. 1 bawa naik atas. Ni pun sama juga. 7, 8. 8 juga. 8, kosong. 1 bawa naik atas. Nampak? Yang ini kamu campur dapat 11. Jadi 11 tolak 8, kita akan dapat 3. 1 naik atas. Turun balik. Boleh faham? Macam mana? Kira dia. Semua asas boleh buat. Okey. Cuma asas 8 kita ada special boleh pakai kalkulator. Boleh pakai kalkulator asas 8 sebab tu soalan macam ni dia jarang bagi asas 8, asas 2 dan asas 10. Dia biasanya akan pakai asas 6, 5 yang tak boleh pakai kalkulator. Okey. Kalau tolak macam mana tolak? Ini tambah kalau tolak. Kalau soalan tolak kamu kena pinjam. Dia pinjam ni. Contoh tolak. Tolak saya ambil kat sini asas 3. Asas 3 saya ambil gitu. Contoh 2, 1, 2 asas 3. Tolak dengan saya ambil kat situ 21. Contoh simple je asas 3. Tolak. Okay. Bila kita tolak 2 tolak 1 boleh. Ada masalah. 1 tolak 2 tak boleh. Bila 1 tolak 2 tak boleh, kena pinjam sebelah. Bila kita pinjam sebelah, yang ini akan tinggal 1. Yang dia bagi adalah apa? Asas dia. Dia bagi pinjam asas dia. Asas dia apa? 3. Kalau dia ada asas 3, 3 yang dia bagi. Macam tu. Kalau asas dia 5, dia bagi 5. Kalau asas dia 7, dia bagi 7. Itu kalau tolak. Dia macam mana? Kira macam biasalah. Kamu buat 3 campur 1, 4. 4 tolak 2 dapat 2. Tolak macam biasa balik. Ni 1 turun je. Jawapan kita. 1, 2, 1 asas 3. Ini kalau tolak. Tolak kamu kena ingat apa? Kalau berlaku pinjam, yang dia bagi adalah apa? Asas dia. Kalau asas 3, 3 lah. Asas 5, 5 lah. Okey? Itu kita pengiraan tentang asas nombor pasal tambah dan tolak. Apa-apa asas pun. Boleh? Okey. Kita pergi dekat nombor 17 kan. 17 algebra. Okey, algebra bagi soalan dia apa? Diberi 1 per XY campur dengan 4 per Y sama dengan W. Ungkapkan Y dalam sebutan. Dia nak apa? Ungkapkan maksudnya dia soalan dia nak Y. Sebab Y semua kan. Bila dia nak Y, langkah pertama untuk nak buat soalan ni, step pertama adalah nombor 1. Kita kalau boleh, kita mesti hapuskan semua pecahan yang ada. Pecahan ni dia cukup kacau lah. Pecahan. Nampak? Hapuskan pecahan. Mana pecahan? Ni. Hapuskan. Macam mana nak hapuskan pecahan? Kita darab. Contoh, XY dengan Y siapa lagi besar? Kita akan darab yang besar.
Yang besar. Maksudnya besar yang ni. Jadi semua orang saya akan darabkan dengan XY. Yang ini darab dengan XY. Yang ini pun darab dengan XY. Yang ini pun darab dengan XY. Semua saya darab dengan XY. Okay. Bila saya darab dengan XY maksudnya yang ini XY dengan XY habis. Tinggal apa? 1. Campur dengan yang ini Y dengan Y habis. Yang tinggal apa? 4X. Yang ini yang tinggal apa? WXY. Jadi WXY siapa dulu? A, B, C, W, X, Y, Z. Oh, okay. WXY. Macam tu. Nampak? Dah dapat jawapan belum? Belum. Soalan nak apa? Soalan nak Y. Okay. Yang kedua. Kalau ada kurungan, kamu kena settlekan kurungan. Soalan ni tak ada kurungan. Maksudnya kita kena pergi soalan seterusnya. Step seterusnya nombor 3 dia kata. Kat sini kamu kena pilih. Pilih ataupun susun. Pilih siapa? Soalan nak Y, kita akan pilih Y. Contoh kat sini, sini ada Y. Ini dua-dua bukan Y. Dua-dua bukan Y, kita kena pindahkan dia sebelah. X dengan W ni kena pindahkan sebelah. Kita potong aja, terus dia pergi ke bawah. Macam tu. Siaplah jawapan kita. 1 campur 4X per WX. Yang mana? 1 campur 4X dengan 4X campur 1 adalah benda yang sama. Jawapan kita adalah C. Ni kena ingat kan? Lebih kurang cerita dia pasal apa ni? Algebra kan? Boleh ke? Masa pindahkan W, X, Y tu, Y tu kat mana? Mana? Yang ni? Yang ni? Yang ni? Bawah tu. Yang ni? Bila kita pindahkan WX, Y tinggal lah. Lepas tu jawapan akan jadi Y. Y tinggal. Y sama dengan yang ni susun lah. Akan jadi 4X campur 1 per WX. Macam tu. Yang kita pindahkan, yang kita tak nak. Sebab Y kita nak. Soalan nak Y. Nak Y maksudnya jangan pindahkan dia. Jangan pindah dia. Nampak tak idea dia macam mana? Nampak je. Boleh Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Cuba boleh kamu buat. Kalau ada apa-apa kamu boleh WhatsApp saya lagi. Nombor 18. Ini graf fungsi kuadratik. Graf fungsi kuadratik. Okey. Nombor 18. Bila dia kata graf fungsi kuadratik ni, langkah pertama, tentukan nilai P dan Q. Nilai P dan Q ni adalah kita panggil dia punca. Punca ni duduk dekat pasti X ni. Duduk dekat pasti X, kita panggil nama dia adalah punca. Macam mana dapat punca? Punca ni kita dapat dengan cara kita faktor. Okay. Macam mana nak faktor? Kamu kena tekan kalkulator. Faktor kena tekan kalkulator lah. Okay. Macam mana tekan kalkulator? Kita guna yang perfakturan tu. Kamu tekan mod. Kemudian cari EQN. Tekan kalkulator kamu. Tekan EQN. Mod sampai jumpa EQN. Kemudian kamu tekan anak panah ataupun tekan mod lagi sekali sampai dia keluar degree. Degree, pilih 2. Okey. Bila pilih 2, dia akan tanya kamu macam ni. A, dia tanya. A siapa? Dia sampai tanya A A saja. A siapa? Okay, siapa A? A adalah orang yang kat depan yang ada kuasa 2. Ini A. Ini B. Ini C. Jadi, kita ambil nombor kat depan saja. Negatif tak ada nombor. Maksudnya apa? Negatif 1. B, negatif 5. C, 24. Cuba kamu tekan kalkulator kamu tengok. Kamu pakai kalkulator 570 kan? Boleh. Cuba try. Dapat jawapan berapa dia bagi? Cikgu, yang lepas EQN tu tekan apa?
Lepas EQN tu tekan anak panah ni, anak panah. Yang Oh. bulat tu. Kamu tekan yang bulat-bulat tu. Ke mana pun tak apa, dia akan keluar degree. Ada? Tak ada lah pula. Tak boleh. Yang calculator kamu yang bulat tu. Kamu ada calculator. Kalau kamu tekan anak panah tak boleh, kamu tekan EQN ni. EQN ni dia ada nombor tak dia bagi? Mod? Ada 1, 2, 3, 4. EQN tu nombor apa? Nombor 1 kan? EQN nombor 5. Nombor? Nombor 5. Oh, pakai kalkulator baru ni. Kalkulator kamu yang Saya FX 570 ES. ES, yang warna putih baru Putih biru. Putih biru. Alamak. Tu kejap saya tengok. Kamu ada jumpa AX kuasa 2 tak? Ada AS kuasa 2 tambah BX tambah C. Pilih yang tu. Kalkulator baru pilih tu. Lepas tu dia ada keluar 3 tempat. Betul? 3 kotak. ABC Masukkan ABC tu. Dapat. Dapat Berapa dapat? Yang mana satu jawapan? Q tu 3, P tu -8. Betul. Sebab tu kita tahu pakai tekan kalkulator je. Tapi sebab sekarang ni, zaman sekarang ni banyak jenis kalkulator. Kan? Ada kalkulator yang kamu macam lain, kawan-kawan macam lain. Dia kena tahu guna macam mana guna dia. Boleh ini kena ingat kalau dia duduk dekat apa ni? Kita panggil dia dekat punca ni. Dekat 4 cm maksudnya kita panggil punca. Punca kena apa? Faktor. Faktor tekan kalkulator. Tekan je kalkulator untuk faktorkan dia. Okey. Kita pergi dekat soalan nombor 19 pula. 19. Ni semua dia main algebra ni kat sini. Satu geng datang. Dia datang betul-betul timpa. Darjah 9 menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Ungkapkan perimeter. Perimeter apa? Perimeter pagar keliling. Pagar keliling. Jadi kita kena campur semualah. Perimeter sama dengan pagar. Perimeter sama dengan pagar. Jadi pagar kita bila segi 4, maksudnya yang ini dengan yang ini sama. Kalau ini PQ campur 5P, ini pun PQ campur 5P. Bawah dia salin sebiji. 3P sama. 3P Q campur 9 sama. Okey. Cuma kat sini macam biasalah. Kalau ada kurungan macam ni, kamu kena kembangkan. Baru senang tengok. Kembangkan maksudnya 3P Q campur 9. Bila kita kembang, kita akan dapat kat situ adalah 3PQ campur dengan 27. 3 kali 9 adalah 27. Jadi kita boleh letak kat sini. Ini 3PQ campur 27. Okey. Yang bawah pun sama juga. Yang ini 3 PQ campur 27. Okey. Sekejap, saya rasa dia ada salah buat ni. Oh, saya yang salah. Sorry Ini P, sini 9P. Saya tak darab. Sorry. 3 kali 9 27. P saya tak letak. 27P. Betulkan balik. Okey. Tertinggal P. Habis. Salah nanti. Sekarang baru kita kira perimeter kita. Bila kita kira perimeter, kita kira unknown. Contoh PQ.
Ada berapa PQ semua? Saya bulatkan PQ tu. Jadi ada 1, 2, 3, campur 3, campur 3. 2 campur 3 campur 3 jadi 8 PQ. 8 PQ. Campur dengan terus jawapanlah C. Kan? Okey, kenapa tolak ni? Perimeter kan? Okey. Oh, soalan ni salah lah. Memang salah soalan ni. Saya kena betulkan nombor 19 ni ada salah soalan ni. Dia mana ada jawapan macam ni. Betulkan Okey, salin balik. Segi 4. Soalan salah pula. Soalan salah tak? Dia kacau. Yang ni adalah PQ campur 5P betul. Yang ni dah betul tak salah. Yang bawah ni salah. Yang bawah ni adalah 3P Q tolak 9. Bukan campur. Kalau campur tak ada jawapan. Kan? Q tolak 9. Betulkan balik. Okey. Jadi bila kita tolak, bila kita kembangkan, dia akan jadi 3PQ tolak dengan 27P. Tolak dengan 7P. Jadi atas pun sama. 3PQ tolak 27P. Betul kan? Soalan salah. Campur 5P. Ni kita kena beritahu Sasbadi ni, buku Sasbadi ni. Dia soalan salah ni. Jadi jumlah dia kita dah kira PQ tadi. Ada masalah. PQ jawapan kita 8 PQ. Sekarang kita kira P pula. P kat sini kamu tengok 20 negatif 27 ambil kalkulator je. Negatif 27 campur 5 campur negatif 27 campur 5 lagi. Okey. Sini kamu akan dapat jawapan dia akan dapat negatif 44P. Jawapan dia D ni. Sebab tu saya kata salah dia punya jalan soalan tu dia tak boleh letak tambah, dia kena letak tolak. Kan? Cuma kat sini yang penting kamu kena faham. Perimeter adalah apa? Ukur lilit ataupun kita panggil dia pagar. Jumlah keseluruhan. Okey, boleh? Cikgu, macam mana dapat tolak 44P? Tolak 44. Tolak 44 kamu ambil kalkulator. Kamu ambil campur je ni. Negatif 27 campur 5 tolak 27 campur 5. Nanti kalkulator akan bagi jawapan negatif 44. Jangan letak P. Dia tak boleh kira. Tak nombor dia je. Boleh? Boleh. Okey. Okey, sekarang kita pergi lagi satu soalan, tengok nombor 20. Nombor 20 pun masih lagi dalam komponen yang sama iaitu komponen algebra kat sini. Nombor 20 dia bagi selesaikan persamaan linear. Ini X per 2 campur 10 sama dengan 3X. Ini konsep sama yang tadi. Linear dengan formula tadi sama, yang pindah-pindah dalam kerja dia sama. Langkah pertama adalah P pecahan. Kamu tengok ini ada 2. Kita nak hilangkan 2, kita darab semua orang dengan 2. Bila kita darab dengan 2, kita letak darab 2, darab 2, darab 2. Macam tu. Jadi kita akan nampak 2 dengan 2 mati. Kan? Yang tinggal apa? X campur dengan 20 sama dengan 6X. Macam tu. Kemudian baru kita kumpulkan. Kita kumpul apa pun kita pilih. Kita nak X. 6X. Sini pun ada X. Kita kena kumpulkan X. Bila kita kumpulkan X, yang kecil akan pergi ke besar. X ni 1. Dia akan pindah ke sebelah. Dia potong dia. Bila pindah sebelah, dia akan jadi tukar jadi apa? Tolak. Kita akan dapat sini yang tinggal
20, 6 tolak 1. Tinggal 5x. Bila tinggal seorang-seorang macam ni, kita dah boleh potong dah. Potong aja 5 ni, pam. Potong, automatik turun ke bawah. Tekan kalkulator. X sama dengan 4. Ataupun kamu boleh guna kalkulator terus. Okey. Ni linear biasanya jarang dah ni. Sebab linear sekarang dah boleh pakai kalkulator. Cuma kalau pakai kalkulator tu, dia ikut jenis kalkulator lah. Kalkulator, tengok macam mana jenis kalkulator tu. Boleh? Macam mana? Okey. Okey. Okey, tengok tu Okey, kita tengok seterusnya kat sini. Soalan nombor 21. Oh, saya tak tolak soalan. Lupa tolak soalan selalu kan. Nombor 21. Okey, nombor 21 kat sini, ini topik indeks. Topik indeks. Okey, kat sini. 125 kuasa N darab dengan 1/25 sama dengan 625 kuasa N. Ini mudah sikit sebab apa? Bila kita tengok kat sini, indeks ni ada dua. Indeks ada dua bahagian. Yang pertama kita panggil dia asas. Ini asas. Ini indeks. Ini asas, ini indeks. Untuk nak kira indeks, asas mesti sama. Dan kita tengok kat sini semua 5, 5, 5. Bila 5, 5 maksudnya kita tahulah asas dia ada asas 5. Tapi siapakah dia? Kita kena senarai. Contoh 5 kuasa 1 sama dengan 5. 5 kuasa 2 sama dengan 25. 5 kuasa 3 sama dengan 125. 5 kuasa 4 sama dengan 625. Macam tu. Ini baru kita boleh isi. Isi kat sini. Siapa 125 ni? 125 adalah 5 kuasa 3. N letak balik sebelah dia. Jangan kacau. Darab dengan 1/25, 5 kuasa 2. Sama dengan, kat sini, 625 apa? 5 kuasa 4 N. Okey. Bila asas dah sama, kita boleh gunakan yang kita panggil dia hukum indeks. Hukum indeks mengatakan kalau darab tukar menjadi tambah, okey, bahagi tukar menjadi tolak. Itu paling asas. Darab tukar jadi tambah, bahagi jadi tolak. Okay, jadi kita tengok kat sini. Sebelum tu ada 1/. 1/, saya lupa bagi tahu. 1/, maksudnya dia akan jadi kuasa negatif. Jadi kita akan tukar 5 3N darab dengan 5 kuasa 1/, akan jadi negatif. Kuasa negatif. Sama dengan 5 kuasa 4N. Sekarang kita boleh tukar. Darab tukar jadi tambah. Jadi 5 atas 3N tambah negatif 2. Sama dengan 5 kuasa 4N. Okey. Bila dah tinggal seorang-seorang ni maksudnya dah boleh potong dah. Sebab kiri dengan kanan sama, tak payah tengok dah. Yang tinggal apa? 3N tolak 2 sama dengan 4N. Macam tu. Nak selesaikan dia macam mana? Kumpulkan N tadi. Ni nampak. 3N ni positif. Bila kita potong dia bawa ke sebelah, dia akan tukar jadi tolak 3N. Jawapan kita akan dapat 4 tolak 3 tinggal N sama dengan negatif 2. Ini kemahiran linear juga. Persamaan linear. Indeks dan persamaan linear. Okey. Jadi mungkin indeks saya tak ajar kamu lagi. Kita belum buat ulang kaji pasal indeks. InsyaAllah nanti kita akan buat ulang kaji pasal indeks lah. Topik indeks.
Kan indeks dia hanya masuk dalam satu soalan je biasa, tapi dia ada dalam soalan-soalan lain, ada pasal indeks. Boleh? Boleh cikgu. Okay, nanti kita buat tengoklah kelas saya besok boleh, nanti saya akan tengok. Besok kita sambung. Ni saya lupa pula kan. Besok kita sambung nombor 21 sampai nombor 40. Kau boleh try dulu tengok macam mana. 21 dah. 22 22 sampai nombor 40 insya-Allah. Okey, jadi kita jumpa lagi esok pagi. Okey, untuk hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.